sepupunya, adik-beradiknya, itulah keluarga Wak Long. Okey, terima kasih Wak Long. Menarik sekali. Okey, baik. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda semua. Bersama dengan saya itu Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa selaku pengurusi MARA yang akan berkongsi sesuatu dengan anda semua mengenai organisasi khidmat sosial MARA. Apa khabar Tan Sri? Baik-baik, alhamdulillah. Okay. Tan Sri, YPM, Yayasan Pelajaran MARA, apa sebenarnya Tan Sri? Seperti mana kita maklum, MARA adalah satu institusi yang diwujudkan oleh kerajaan bagi menjalankan program-program untuk membantu terutamanya kaum Bumiputera dalam bidang keusahawanan, pelajaran, pelaburan dan sebagainya. Namun begitu, MARA merasakan kita perlu ada satu instrumen untuk kita memperluaskan lagi program-program membantu kalau istilah sekarang biasa sebut semacam our CSR program sebagai satu tanda tanggungjawab, kerana MARA itu ada elemen pelaburan, ada elemen perniagaan dan sebagainya. Walaupun core business MARA itu sendiri memang menumpukan kepada penajaan, beasiswa, pelajaran dan sebagainya, tetapi dalam skop pelajaran tu ianya sangat luas. Terutamanya misalnya terdapat kes-kes kemiskinan, terdapat kes-kes bencana, ataupun terdapat kes-kes yang kita anggap istimewa, tidak dalam sistem biasa, iaitu soal mendapatkan penajaan sahaja, maka kita perlu lebih luas, lebih fleksibel. Maka dengan mengadakan satu yayasan, kita dapat mengadakan program yang komplement kepada role MARA, tetapi skopnya lebih luas, lebih fleksibel, tapi dengan memfokuskan kepada aspek pendidikan yang berkait dengan pendidikan pelajaran Bumiputera. Ya, sebagai contoh, misalnya secara umum MARA menaja pelajar dalam negara dan luar negara. Ratusan ribu pelajar telah ditaja oleh MARA. Kemudian kita dapati misalnya ada skop dan bidang tertentu yang kita merasakan pelajar Bumiputera patut diberi peluang. Misalnya dalam konteks dasar pandang ke timur, kita lihat negara Jepun atau negara Korea misalnya ada kekuatan tersendiri. Misalnya negara Jepun dalam bidang elektronik misalnya, ataupun dalam bidang animation, dalam bidang green technology misalnya. So, bagi yang program spesifik begitu, MARA mengadakan program-program tertentu untuk memberi peluang kepada pelajar. Maksudnya ada kerjasama lah dengan pihak. Okey, Tan Sri, dari segi bantuan yang Tan Sri maksudkan tadi, adakah ia berbentuk pinjaman ataupun beasiswa kepada pelajar ni? Bila kita kata di bawah YPM ni, kita tidak mengendalikan pinjaman. Pinjaman ataupun beasiswa itu core business MARA yang MARA jalankan. Yang kita lakukan ini biasanya adalah percuma. Percuma kepada pelajar yang kita fikirkan layak. Sebab tu kita tak banyak program bercorak beasiswa, kecuali program yang kita hantar pelajar ke Jepun, dan insya-Allah nantinya kita perluaskan ke Korea, cuma dalam bidang-bidang tertentu. Bagi pelajar-pelajar khusus Bumiputera, diutamakan bagi pelajar yang miskin dalam bidang-bidang tertentu. Yang lain kita tumpukan misalnya di bawah kita ada Maktab Rendah Sains MARA misalnya. Maktab Rendah Sains MARA dikendalikan oleh MARA. Untuk pelajar cemerlang ditempatkan di institusi pengajian tinggi yang kita anggapkan istimewa. Tapi hanya sebilangan kecil saja yang dapat belajar di MRSM. Jadi bagaimana nak jadikan MRSM itu lebih dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya, maka YPM mengendalikan program tuition yang berpengkalan di MRSM, menggunakan tenaga pengajar MRSM, tetapi muridnya bukan murid MRSM. Jadi pelajar-pelajar sekitar MRSM itu mendapat benefit. Boleh pergi ke sana, boleh pergi, dia belajar di MRSM, di bawah guru MRSM, tapi dia daripada luar pelajar, bukan pelajar yang tinggal di secara percuma. Secara percuma. Itu sebagai contoh lah bagaimana kita enrich perkhidmatan MARA itu melalui program-program yayasan. Okey, apa bentuk program lagi, macam contoh yang ada lah, macam tadi tuition, mungkin ada program ke luar negara sudah, mungkin Tan Sri boleh kongsikan lagi program yang sebenarnya ada. banyak ya. Misalnya kalau dalam bidang tuition ataupun pembelajaran tambahan, kita ada tuition yang bersama dengan MRSM,
Tapi oleh kerana MRSM tu kita ada 50 seluruh negara, maka di sekitar 50 itu sajalah yang mendapat benefit. Maka kita ada juga program tuition untuk misalnya pelajar-pelajar UPSR for example. Ini kita cadang nak memperluaskan ke segenap kawasan luar bandar di setiap kawasan parlimen ataupun jajahan. Kita harap kita akan dapat mengadakan program tuition yang sedemikian. Kita juga ada program-program yang lain termasuk memberikan penajaan untuk peringkat-peringkat yang lebih tinggi sampai ke peringkat diploma ya. Dan selain pada itu kita ada program menaja pelajar-pelajar yang miskin tapi memerlukan. Ini kita akan temui sekali-sekala akan keluar dalam media, sekali-sekala akan dibawa oleh wakil rakyat ataupun dibawa oleh orang awam, dibawa oleh NGO. Itu juga menjadi sebahagian daripada sasaran kita. Selain pada itu sekarang ini kita juga menggalakkan perkembangan program tahfiz misalnya. Tahfiz. Kalau kita lihat di Mara sendiri kita dah ada 5 MRSM yang memberikan penekanan kepada tahfiz, iaitu MRSM Ulul Albab kita. Tapi bagaimana kita boleh perluaskan kepada program-program yang berkaitan dengan tahfiz juga. Jadi itu juga ada program yang kita buat dengan kerjasama badan-badan korporat, penyumbang dan sebagainya. Saya terlupa nak sebut tadi bahawa selain daripada program ini kita anggap sebagai program tambahan Mara, tujuan mengadakan yayasan tu juga adalah supaya jangan sumbernya daripada Mara sahaja. Mara memperuntukkan 20 ke 30 juta setahun untuk program-program CSR melalui YPM. Kemudian kita juga ada sumbangan dana daripada anak-anak syarikat Mara, kumpulan Mara sendiri. Dan sekarang ini saya sedang merancang untuk memperluaskan kerjasama ini dengan syarikat-syarikat lain, badan-badan lain di luar sana. Jaringan ini nampaknya belum begitu kokoh ya, sebab bila dilihat Mara, orang anggapkan tak apalah Mara yang akan bagi duit. Mara dah banyak duit. Mara banyak duit daripada Mara saja. Jadi kita sekarang ni operasi kita sekitar 35 juta setahun. Saya fikir boleh dikembangkan, boleh diluaskan, tetapi YPM mesti mewujudkan program yang menarik bagi penyumbang ataupun bagi badan-badan ya. Sebenarnya banyak yang tak perasan pun yang YPM penyumbang-penyumbangnya mendapat tax exemption misalnya, dan juga dia mendapat leverage di mana mekanisme pelaksanaannya lebih efisien. Sebab kita ada Mara di mana-mana saja. Kita ada Mara di tiap-tiap jajahan. Kita ada college-college Mara, kita ada universiti, kita ada maktab ya, dan juga sekolah ya. Jadi tenaga kita tu kita ada hampir 20,000 tenaga yang selain daripada mereka bekerja di bawah Mara, tetapi bila adanya program-program bersifat CSR ini, jentera tu dah ada, tenaga tu dah ada. Jadi ada badan, ada jentera, kita ada mekanisme pelaksanaan di bawahnya. Jadi kita boleh laksanakan dengan mudah. Tinggal lagi funding ya, tinggal lagi funding. Jadi saya sedang bercadang untuk mencari jalan bagaimana boleh kita perluaskan funding ini, dan kita mesti membuka YPM ini supaya dia tidak dianggap sebagai exclusively Mara. Dia sebenarnya adalah satu foundation, satu yayasan dengan tujuan mengembangkan peluang pendidikan. Satu telaga lah tadi. Telaga yang boleh kita diagihkan rezeki bersama-sama. Okey, mungkin ada badan-badan corporate di luar sana yang bekerjasama, yang ingin bekerjasama, berminat bekerjasama dengan YPM. Macam mana caranya Tan Sri? Ya, cara ini sangat mudah, boleh terus menghubungi YPM. Kita ada macam-macam. Kita ada YPM Facebook, Instagram, kita ada melalui YPM secara talian biasa dan juga secara perhubungan langsung. Sekarang ini pun dah ada sebenarnya beberapa institusi ya, beberapa bank ada, Yayasan Bukhari ada, dan beberapa yang telah mula bekerjasama. Tapi saya fikir masih banyak lagi di luar sana yang boleh bekerjasama secara langsung lah. Okey, Tan Sri, apakah plan tindakan YPM untuk tahun 2016 ni, dan apakah harapan Tan Sri dengan adanya YPM ni? Sebenarnya untuk tahun depan, satu daripada program yang kita akan beri tumpuan adalah kita nak memperluaskan program yang sekarang ini kita buat ke Jepun di bawah Malaysia Japan Higher Education Program.
Ini yang dibuat di bawah kelolaan dan kita dapat dana secara langsung daripada Kementerian Kewangan dan pun berjalan beberapa tahun, sangat berjaya. Setiap tahun kira-kira 150 orang pelajar kita hantar dengan bantuan penuh. Dia belajar 2 tahun di sini. 2 tahun di sini, kemudian dia dihantar ke top universities yang kita bekerjasama di Jepun. Program ini nampaknya sangat baik. Dan kita untuk tahun 2016 ini kita sedang meneroka untuk membuat program yang hampir sama, macam melaksanakan associate degree program ni dengan negara Korea, ya. Di Korea kita akan menggalakkan pelajar-pelajar Bumiputera. Kalau di Jepun itu untuk bidang kejuruteraan, mechanical engineering dan juga electronics, ya. Kemudian kita lihat di Korea ada bidang-bidang tertentu yang mereka ada kekuatan, bukan saja kekuatan akademik tetapi juga kekuatan dari segi industrial linkage, pendedahan kepada amali di lapangan, di industri. Dalam bidang animation kita dapati Korea agak ke hadapan. Dalam bidang kosmetik, pembuatan kosmetik, kita rasa Korea ke hadapan. Juga dalam bidang yang berkaitan dengan green technology misalnya. Jadi kita telah mengenal pasti beberapa buah universiti di Korea dan kita bercadang nak hantar pelajar Melayu, pelajar Bumiputera, seperti mana kita ada buat ke Jepun, kita untuk buat di Korea. Tapi Korea di Korea dia belajar bahasa Korea dan juga membuat 1-2 tahun teknologi kat sana yang penting. Pergi ke sana, dia timba ilmu dia bawa balik. Betul. Baik, itulah dia satu inisiatif yang sangat-sangat bagus yang telah diambil oleh pihak YPM untuk membantu orang kita bagi orang kata bantuan dalam pelajaran, dan pelbagai bantuan disediakan dalam YPM ni. Okey, sebelum saya tamatkan sesi saya bersama Tan Sri, saya nak tanya, kalau orang Kelantan ni panggil kepada Tan Sri ni Abewa, boleh Ya. Tahu mana TRW tahun ni? Alhamdulillah. Saya rasa tahun ini Liga Malaysia lebih kompetitif. Lebih kompetitif, dan saya gembira melihat setiap pasukan nampaknya berani melabur. Dulu kita dengar belasan juta tu dah pelik. Sekarang dah bunyi suara-suara ratusan juta. Dan berlumba-lumba. Itu satu petanda positif. Jadi persiapan Red Warriors juga mesti dipertingkatkan. Saya belum lagi dapat memilih pemain-pemain import untuk pasukan, kerana saya nak memastikan Kelantan menjadi pencabar utama Liga. Boleh. Lepas ni saya nak jemput Tan Sri ke nasi lemak kopi, cakap pasal bola, boleh? InsyaAllah. Kalau Tan Sri nak cari pemain import, kita ada seorang. Kita bersama dengan pemain import daripada FBI. Baik, terima kasih Tan Sri. Terima kasih banyak. Thank you. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Tan Sri. Fizo nampak putih sikit Tan Sri. Yeah, thank you very much. I'm the imported player. Oh, you're very important. You're from where? Ghana? Lebih kurang lah. Never. Okay, kita malam ni Faizal, kita